Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata musannif rahimahullah taala, ketujuhnya kudrat, artinya wajib bagi Allah taala ada sifat kudrat yang berdiri pada zatnya taala, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya ta'ala. Artinya tiada mengada dan tiada meniada oleh Allah Ta'ala akan suatu, melainkan barang yang sudah ia tentu akan dia pada azali. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata, masih beri kita kesempatan berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan penglihatan, pendengaran, percakapan, kekuatan, keupayaan, rezeki dan segala nikmat yang dapat kita capai ni tiada lain melainkan semua daripada anugerah dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi, dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita luba semangat, kesungguhan untuk terus nak belajar, nak faham perjalanan tauhid, supaya sentiasa jadi ahli tauhid, sentiasa ingat Allah Ta'ala Tuhan yang wahid dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, yang sampai insya-Allah satu tahap tak mungkin Allah Ta'ala dilupa. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kecintaan duduk dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan, meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman, insyaAllah. Seterusnya pelajaran kita nak masuk satu lagi kategori sifat yang semua senarai dia ada 7. Yang 7 ni dengan rumusan yang telah disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah satu himpunan sifat yang tak mungkin sama sekali dapat dinafi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat yang kita sebab nak belajar ni atas disiplin istilah ilmu tauhid ni dipanggil sifatul ma'ani, ataupun dipanggil sifatun zatiyah, nama lain dia, ataupun nama dia dipanggil juga sifatun subutiyah. Sifat ma'ani, sifat zatiyah, sifat subutiyah. Penamaan nama-nama ni dinamakan demikian berdasarkan
apa fungsi sifat ni dan nisbah dengan zat Allah Ta'ala di mana. Satu dipanggil ma'ani, dipanggil sifat ma'ani pasal dia adalah sifat yang memang sabit sungguh di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ma'ani ni pada zat. Istilah-istilah tu nak tak nak, suka tak suka, kita memang kena ambil istilah sikit tu lah. Pasal kita bila bicara ni daripada awal saya ada sebut itu, rasanya kita belajar ni, disiplin ni mengikut kaedah akidah, dijalinkan dengan kaedah bahasa, dijalinkan dengan kaedah akli, untuk kita nak faham apa yang sepatutnya faham ke Allah Ta'ala. Khasnya nak mengertikan maksud la ilaha illallah tu. Ada prinsip kita dah sebut, teras kita belajar akidah ni adalah la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah. Jadi Allah saja ilah. Dalam konteks sifat, Allah saja bersifat dengan sifat uluhiyah atau kaedah nama. Allah saja ilah, terjemah Allah saja Tuhan. Dan bila sebut kata Allah tu nama, nama mesti ada musamma, nama mesti ada Tuhan punya nama. Itu disiplin faham. Kita faham harian pun kita sebenarnya kita menggunakan disiplin itu. Kita sebut apa? COVID-19 misalnya. Apa maksudnya? Itu nama satu virus, satu zat yang bernama, satu zat virus yang nama tu kita lah buat nama COVID-19 pasal dijumpai tahun 2019 kan. 20 ni kita jumpa varian baru pula, esok tak tukar nama lah pula, bukan COVID-19 lah, COVID-21 lah. Saja saya sebut gitu. Pasal apa tu, nak cerita apa tu? Setiap nama ada zat, dah ada zat ada nama. Boleh kata semua benda yang ada ni tak lain melainkan mesti ada nama. Semua ada nama. Kalau tuan-tuan ada kereta, ada bahagian yang rosak, pergi kedai nak kata apa? Skru. Apa? Sebut apa? Dia mesti ada nama ni. Semua ada nama. Pasang ni pun, pasang aircon pun. Yang ni nama apa, 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 ni nama apa. Semua ada nama. Nak cerita apa? Ada nama, ada zat. Dan bila ada nama, ada zat. Setiap zat mesti ada sifat. Dengan sifat dan ciri yang ada pada zat itulah maka nama tu diberi. Ini sifat kita. Pasal apa panggil mikrofon? Tak dipanggil mikrofon melainkan alat untuk membesarkan suara. Dia mukabbiru saut kan. Jadi pasal apa mikrofon? Nama. Mana zat dia? Ni zat dia. Kenapa panggil mikrofon? Tak dipanggil mikrofon melainkan istilah guna mikrofon pembesar suara. Pasal apa? Boleh besarkan suara, menggandakan suara yang ada tu. Pasal apa panggil telefon, pasal apa panggil smartphone, pasal apa panggil handset, pasal apa nama-nama, setiap nama, pasal apa panggil face mask, pasal apa panggil, semua nama dia mesti ada musamma. Dengan bahasa lain, dia mesti ada zat yang diberi nama. Setiap zat mesti ada sifat. Dan sifat atau apa yang kita nak belajar ni, sifat yang memang ada di zat. Tengok zat, tengok sifat sekali. Dari segi definisi dia berbeza, zat, sifat. Tapi sifat tu memang ada di zat. Tengok zat, tengok sifat. Atau istilah, itulah dipanggil sifat ma'ani. Sifat dia nama lain sifat zati, sifat zati, zatiyah, ataupun dipanggil sifat subuti. Pasal apa panggil subuti? Pasal macam mana sabit zat, macam tu sabit sifat. Contohlah, ni kepala mikrofon, nama.
Ni zat dia, warna hitam. Tengok warna hitam ke tengok mikrofon? Tengok. Ni panggil apa? Nama kita pun tak pandai. Ni apa? Span mikrofon. Span kepala mikrofon. Macam tu kan? Warna dia hitam. Tengok hitam ke tengok span kepala mikrofon? Ada tak span ni? Ada apa? Ada apa? Ada zat kepala mikrofon tu. Ada tu mesti tak dikatakan ada sesuatu, melainkan zat syai' yang ada tu. Tak dikatakan wujud, melainkan mesti wujud ain maujud. Tu istilah. Tu kita belajar bab wujud dululah. Tak dikatakan wujud, melainkan wujud ain maujud. Apa wujud ain maujud? Mesti ada diri benda yang ada tu lah. Sebut COVID-19 mesti ada diri virus tu yang namakan COVID-19 apa macam cucu bawang. Saja saya buah itu kan. Kalau disebut buah dalam kita orang tutup dulu macam rupa buah kecubung. Buah kecubung tu. Macam tu kan rupa dia kan. Rupa dia tu dia pasal buah macam nak kata rupa macam buah rambutan pun boleh juga lah kan. Buah rambutan, buah pulasan, kok varian baru tu. Saja saya urai ke sana sikit, sorry, kona sikit. Jadi asal nak sebut setiap zat, setiap nama mesti menunjukkan musamma zatnya, dan setiap zat mesti ada sifat. Sifat yang memang ada di zat atas nama istilah atau dipanggil sifat ma'ani. Macam mana kita tengok zat, macam itulah kita tengok sifat. Nampak hitam ke tak nampak hitam, ke nampak kepala mikrofon saja? Dua-dua sekali tidak. Pasal zat dengan sifat atas nama sifat ma'ani, zat dengan sifat tak mungkin pisah. Takkan ada zat saja, takkan ada sifat saja. Takkan ada sifat saja tanpa zat, takkan ada zat tanpa sifat. No, cannot be like that, you know, impossible. Boleh faham? Boleh tangkap? Benda-benda yang kita tak pernah belajar, yang mana nak faham dia tu. Ini orang lari ngaji tauhid ni, Kalau takap ngaji Tuhan kita Allah, Allah ni satu. Balik satu. Cuma faham ke? Rasa je faham. Yang tu yang ulama kita nisbah dia menyusun ilmu, dia punya bahas, bicara satu persatu, dan kefahaman tu pula boleh menolak apa silap-silap faham. Pula tu kefahaman tu pula membawa keyakinan kita makin faham, makin faham, makin faham, makin faham, makin faham tu disiplin dia ilmu. Antara ilmu tu istilah ni kena ambil zat, sifat. Atas nama sifat kita nak belajar ni sifat ma'ani. Jadi dia beza dengan sifat lepas yang kita belajar atas nama 5 tu. Sifat tu dipanggil salbi, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah ni. Yang ni dipanggil sifat juga. Cuma sifat ni dipanggil sifat adami. Saya tak sebut lagi istilah tu rasanya. Nisbah baca kitab lain adalah nisbah kitab ni saya tak sebut. Dipanggil sifat adami, sifat salbiyah, sifat salbi. Pasal apa dia panggil sifat salbi? Pasal sifat tu dia menafi apa yang tak layak dengan ilahi. Satu dipanggil salbi. Nama lain dia dipanggil sifat adami, sifat adam. Adami yang sama, sifat yang disebahkan kepada tiada. Pasal apa panggil adami? Pasal atas nama nisbahkan sifat tu ke Allah Ta'ala, itulah dipanggil sifat. Tak dikatakan sifat mesti sesuatu yang nak menghuraikan zat, nak menafsirkan zat, disiplin-disiplin nak menafsirkan zat. Apa saja nisbah nak hurai pada zat dipanggil sifat. Tapi dipanggil sifat ni salbi siapa? Pasal dia dari segi pengkategorian nak kelaskan dia sifat apa? Walaupun nama sifat, tapi sifat tu tak boleh dilihat. Sifat tu nak nafi tak boleh.
Tapi sabit perkara tu nisbah atas kita bicara orang Ta'ala ke orang Ta'ala. Allah sedia tak? Allah kekal lah. Kekal boleh tengok. Bukan boleh tengok kekal. Tengok kalau nisbah zat kekal tu sabit. Tapi kalau andai kata boleh tengok zat yang kekal tu tak boleh tengok. Pasal kekal ni dia atas nama sifat nisbah kepada zat, tapi dia bukan benda wujudi, bukan benda yang subuti. Tu istilah tu. Dia bukan sifat yang memang sabit sungguh di zat, ada sifat tu. Boleh lihat zat, boleh lihat sifat tu. Sifat salbi dia bukan macam tu. Itulah atas nama dia sifat salbi. Ada saya urai sekali lalu, sifat salbiah ni macam kita sebut apa? Kita satu orang ni dia botak. Kita tengok orang tu kalau botak, kita tengok botak ke tengok apa? Botak tak? Kalau dia botak, apa maksud botak? Tak ada rambut. Jadi tengok botak ke tengok tak ada rambut? Ya ke? Tengok tak ada rambut. Nama dia botak. Botak tu maksudnya tak ada rambut. Bukan tengok botak tu, tengok kepala. Ni faham saya cakap apa? Kalau kita tengok dia kudung, tengok kudung ke tengok apa? Tengok tak ada tangan, itulah dia panggil kudung. Jadi kudung tu apa? Tak ada tangan. Yang tu sifat salbi. Tengok mulut tu gini kan. Siapa? Tak ada gigi, rompong. Rompong apa panggil? Tak ada gigi panggil apa? Rompong lah. Tak ada hidung? Rompong juga. Ongak. Tak ada gigi ongak. Cuma ongak ni budak-budak orang tua panggil ongak. Kalau ada gigi palsu perang tu, ongak kau panggil. Bahasa pun tak ada. Si satu hal lah tu. Boh lah ongak. Ongak apa maksud? Tengok tak ada gigi ke tengok tak ada gigi? Tak ada. Ongak tu tak ada gigi. Bukan tengok tak ada gigi nak tengok ke mana? Tak ada gigi tu panggil ongak tu. Boleh? Faham saya apa? Ada orang ni tak kahwin lagi, dia ni bujang. Tengok orang nampak bujang. Bujang apa? Sifat dia tak bujang. Betul? Bujang apa? Tak ada bini. Sorry lah bahasa-bahasa itu kan. Boleh faham? Tu apa? Tu contoh-contoh salbi. Dia ni hitam manis. Hitam manis salbi. Kita kalau baru mengaji nak nilai itulah susah sikit. Ulama kita dia bahas dengan penamaan tu, dia punya kefahaman dia dengan bahasa yang sepatutnya dipaham, dilalah yang patutnya dipaham. Apa yang disebut sains, apa yang sepatutnya direti daripada kalimah tu, dia punya kefahaman cukup jitu, padat, kemas. Satu dia boleh kelaskan ni sifat apa, ni sifat apa, ni sifat apa. Kita ni pasal tak menghalusi bab-bab macam tu, yang kita punya knowledge, pengetahuan kita dalam bab ni sangat lemah. Nak kenal zat sifat pun, yang tu pun kita istilahnya ramai yang tenggelam punca lagi. Dasar yang paling mudah nak sebut, kalau contoh zat sifat ni, contoh selalu pun Tutup Guru sebut, dia sebut gula manis misalnya. Manis pun, manis cuma manis sifat. Dia tak boleh lihat, cuma boleh rasa. Macam mana pun bila boleh rasa tu dia subut tak? Rasa ni subut ke salbi? Saja saya tanya itu sikit kan. Kalau tak faham memang apa bendanya soalan ni. Soalan pun tak faham, macam mana nak jawab? Boleh faham? Apa-apa saya sebut tu sekali lalu adalah nak menunjukkan apa nisbah sifat kita nak belajar.
Dan sekali lalu saya dah sebut, kita belajar salbiyah ni pasal apa? Pasal di atas prinsip la ilaha illallah dan Allah ni laisa kamitslihi syai', supaya jangan ada salah tanggapan kita ke Allah Ta'ala, jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Apatah lagi jangan sampai boleh ada bayangan menghayalkan, tasawur kan, terupa, terlintas yang kita duk rasa inilah Allah Ta'ala. Maka itulah boleh sebut Allah ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Allah ni nama dia, tentulah sabit Tuhan punya nama. Tentu zat dia sabit, itu atau istilah, maksudnya diri Allah Ta'ala memang ada. Nisbah kebolehan akhirat esok Allah Ta'ala kalau diberi pada kita keupayaan untuk melihat dia, kita boleh melihat dia. Maksudnya sabit zat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu macam mana? Tak mungkin akan ada kebolehan kita untuk memikirkan pada Allah Ta'ala, pasal selagi boleh dipikir, itu nama dia makhluk. Selagi boleh fikir, boleh gambar, boleh bayang, boleh hayal, boleh apa, ada rupa, gambaran, hayalan, yang tu dia masih dipanggil makhluk. Benda yang kita tak larat nak hayal pun, yang tu pun atas nama, tak larat nak hayal, tak reti nak rupa, tapi masih ada khayal, ada gambaran, ada bayangan misalnya, yang terfikir tu, masih nama dia makhluk lagi. Pasal apa? Makhluk lagi, pasal kita boleh capai sesuatu untuk hayalkan dia macam ni. Contohlah UFO, hayal UFO macam ni. Nama apa tu? Masih makhluk, walaupun UFO tu tak pernah bayang nak lukis macam mana ke. Masih nama makhluk lagi. Allah ada tak? Dan ada orang Ta'ala bukan ada macam ada malaikat. Malaikat ada pun tak tahu nak bayang malaikat macam mana. Tu asal malaikat lah. Jin pun tak tahu nak bayang macam mana. Tak payah jin lah. Roh kita ada. Ada tak roh kita? Macam mana rupa roh? Tak reti kita nak bayang. Tu pun masih makhluk lagi. Allah bukan jenis bayang macam mana roh, macam mana jin, macam mana malaikat. Walaupun yang tu pun masih dalam istilah tak boleh dilihat. Allah tak boleh dilihat, bukan macam sama macam malaikat, jin, roh yang kita tak boleh lihat. Macam mana oksigen, COVID-19 yang tak boleh dilihat dengan mata kasar ni. Allah bukan macam tu. Jadi asal nak sebut apa? Kita belajar sifat salbi tu supaya boleh nak faham, disiplin, nak menunjukkan Allah tu nama, menunjukkan sabit zat dia, dan zat dia sebelum nak bicara sifat yang memang subut di dia, sifat yang memang ada di dia, jaga dulu jangan terbayang apa-apa yang sepatutnya ada lintasan gambaran kepada zat dia. Satu, kidam, bakok dulu, mukhalafah lil wadis dulu, qiyam bi nafsih dulu, wahdaniyah dulu. Baru lepas tu kudrat pun ada disiplin yang kita biasa dengar. Okey, balik. Jadi asal menyambil sikit atas nama salbi, kita nak belajar ni atas nama dia mana. Dan atas disiplin kita biasa dengar, yang tu yang tuan-tuan dengar tak faham tanya tu, tak faham tanya, tulis. Lagi ada benda tak apa faham, nak tanya, lupa lah soalan apa nak tanya. Yang tak faham tulis, take notes. Kalau agak rasa panjang lagi, duduk sebelah lagi, boleh sembang sikit tak? Boleh. Apa muskil? Mesti dia selesai. Ada mesti dia selesai. Cuma disiplin kita ni mengaji ni, atau istilahnya apa jumpa hadam dulu. Macam mana pun apa yang berkaitan dengan dia, kalau ada masalah tanya. Yang mana belum bahas tu nanti lah. Tunggulah ngaji lah lama sikit. Ada orang apa kita ajar tu, yang tu pun tak apa nak hadam, tu pun terkebil nak reti. Pergi tanya bab apa benda kita tak sebut lagi tu. Hadamlah apa benda yang yang sepatutnya dihadam, dipaham pada sekali-sekali kita jumpa tu. Setiap pertemuan tu, apa yang benda dia ajar tu, hadamlah dia. Itulah. Jadi asal nak sebut, kebanyakan kitab yang kita belajar ni susunan dia selepas wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada kitab dia susun bukan macam tu. Dia susun dengan
hayat, ilmu, iradat, kudrat, baru sama, basar, kalam. Dan kena faham tertib yang kita belajar ni bermula daripada wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis sampai selesai. Khasnya kita nak jumpa ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang saya kata ada kitab lain disusun ilmu dulu, dia buat ilmu dulu. Sifat ma'ani ni dia buat ilmu. Hayat dulu, hayat dulu ke ilmu. Ilmu, hayat. Ilmu, apa saya sebut ilmu ni, terbalik ni, sorry. Hayat dulu. Hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Ada kitab susun. Jadi susunan ni dipanggil tartib akli. Ataupun atas istilah dipanggil tartib zikri. Tertib yang kita susun satu-satu tu tertib akli ataupun tertib ta'akul. Tertib untuk dia disusun mengikut sequence berfikir. Bunyi orang putih ni. Apa dia? Mengikut apa munasabah akal ni nak bahas apa dulu. Disusun macam tu. Tentu kita belajar ni parti daripada seluruh Quran hadis nak memahamkan bab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa dia yang mesti kena belajar dulu. Tu disusun ikut sequence, ikut istilahnya apa, penakkulan akal, mana prioriti yang lebih besar untuk diutamakan cerita dan bahas. Macam tu kot bahasa dia. Boleh faham? Yang kali saya tanya jangan tak boleh jawab tu. Sequence apa dia, tertib akli apa dia, ataupun tertib ta'akuli apa. Saya cerita dah. Yang itulah nak tulis macam tu tak ada dalam kitab. Ada dalam kitab tapi kitab besar besar pun kadang-kadang bukan syarah dia, dalam matan dia, dalam hasyiah tu, dalam ta'liq tu disebut kenapa mengapa gini tu. Contoh atas cerita nak sebut ma'ani ni, sebelum ma'ani yang saya sebut ada susun kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada yang susun hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Ada susun macam tu. Jangan kata hak kudrat, iradat ni daripada awal tu pun. Kenapa wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi wadaniyah. Siapa? Mestilah mula-mula bahas la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah ni apa? Nama bagi zat. Tu ada zat dia. Mesti bahas itu dulu lah. Kehayalan aja. Tak ada. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada ain mawujud. Ada ain zat. Satulah atas nama wujud ni dipanggil sifat. Tak ingat apa dah belajar. Sifat nafsiyah. Dipanggil sifat nafsi pasal apa? Pasal dia menunjukkan ain mawujud, nak menunjukkan zat ataupun nak menunjukkan musamma, nama tu. Apa dia? La ilaha illallah. Allah nama. Allah bukan zat. Allah nama bagi zat. Zat ni, nama tu nak rujuk ke siapa? Itu zat. Zat ni marji'u asma' wa sifat. Sebut nama ataupun sifat nak rujuk ke siapa? Sebut Cik Dola, rujuk ke siapa? Kipas nak rujuk mana? Ni kipas lantai, kipas tiang, kipas dinding, kipas siling, rujuk. Kita nak rujuk ke mana itu? Tu zat tu. Tu terbang tu, ke katu mana? Lampu mana? Dari tempat rujuk. Mikrofon mana? Tu semua nama, asma, ismun asma. Nama benda. Atas kita bercara ni, kita bukan cerita nama, bukan benda. Nama Tuhan yang menjadikan kita ni. Nama dia Allah. Untuk ada tak ada dia? Ada apa? Ada zat dia. Satu atas nama istilah wujud adalah atas nama nisbahkan wujud tu ke Allah Ta'ala, dia nama sifat. Tapi wujud tu nak cerita apa? Nak menunjukkan wujud zat Allah Ta'ala. Allah tu nak rujuk ke siapa?
Sabit zat dia. Satu, kena cerita wujud dulu. Saya nak cerita sequence berfikir. Dah ada pula, macam mana dia boleh ada? Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Mesti bahas itu dulu. Dia tiba-tiba ada ke? Subhanallah, dia memang ada. Memang ada tu panggil apa? Kidam. Tu yang kidam. Dah ada pula, binasa pula. Ya ada, dia pun sedia. Macam mana dia mungkin dia binasa? Pasal dia memang ada. Mana mungkin dia binasa? Baqa. Oh tu, dia ni serupa macam kita ke? Mesti persoalan-persoalan. Jadi disusun tu mengikut sequence berfikir. Tertib zikri, tertib ta'khuli. Antaranya tertib zikir. Tertib zikir ni, tertib kita susun dengan dia atau letakkan dia mengikut sebutan satu, zikri. Yang ni dia panggil tertib ta'akul. Tertib ta'akul. Kalau kita nak sebut jawatan lah, organisasi, atas apa? Biro dakwah. Pengarah dulu. Allah, cepat kamu. Kalau ada sebelum pengarah, penasihat, kan? Penasihat, CEO apa benda. Atas nama tu apa? Setiausaha tu. Jangan buat bengap itu, takkan tak boleh tengok carta organisasi. Kenapa tu? Memang tak akan boleh ada, melainkan semua ada baru boleh nama organisasi. Tapi nak sebut siapa dulu? Mestilah dulu. Kalau masjid dalam bentuk pegawai, nak sebut siapa dulu? Tok Siap. Pegawai. Imam, takkan sebut Cik Daulah dulu, makmumnya. Cik Daulah lagi. Popular nama Cik Daulah ni. Tambah nak sebut apa? Pegawai-pegawai masjid sebut apa? Semut disebutnya. Lah, semut pegawai masjid. Biar betul. Tak masuk senarai langsung. Okey, saya nak cerita apa ni? Tertib, ta'akul, sequence berfikir. Jadi atas susunan kita ni cuba kudrat, iradat, ilmu, hayat. Baik. Ada yang susun hayat, ilmu, iradat, kudrat sama maksudnya. Kalau susun kudrat dulu pasal apa? Pasal dia adalah antara benda yang paling mudah dengan apa ada kat kita. Kita celak-celak mata tengok apa? Tengok kita, tengok makhluk. Tengok makhluk ni, kalau disebah keupayaan fikir apa? Mesti ada yang menjadikan kita, dan menjadikan kita ni atas nama jadi, mesti ada apa kat dia dulu. Yang paling cepat kita nak fikir, dia ni boleh buat macam ni, ada apa dulu? Kuasa. Satu tulis kudrat dulu. Kalau tak ada kudrat nak buat lagu mana? Satu sebut kudrat dulu. Untuk kalau yang sequence disebut hayat dulu siapa? Kalau kata meja ni, orang buat meja ni macam mana? Mesti ada kederat buat meja, takkan tak ada kederat. Okey, satu. Kalau sebut hayat dulu, yang buat meja ni, yang buat meja ni ada tu, nisbah wujud dulu. Okey, sembang dah tu. Ni nak cerita pasal sifat mani ni. Kalau kata meja ni ada, orang yang ada yang buat meja ni, apa ciri yang ada pada dia? Mesti dia hidup, takkan dia mati. Tu yang buat hayat dulu. Pasal dah tak hidup, mana nak ada kederat, mana nak ada kehendak, mana nak ada ilmu, hayat lah penting sekali. Tu yang ada yang sebut hayat dulu. Sebut kudrat dulu siapa? Pasal yang tu paling cepat kita fikir, apa-apa fikir apa? Kalau tengok benda tu, hebat dia ya. Nampak apa? Nampak hebat kederat dulu. Nampak kederat dulu. Satu susunan yang kebanyakan disusun, kudrat dulu. Kudrat dulu. Itu saya sebut tu, benda tu ada dalam kitab besar lah kan, tapi sebut dalam bentuk kenapa dibahas kudrat. Dan kita bicara kudrat bukan tangan kanan, bukan tangan kiri, bukan kaki. Subhanallah. Cerita apa? Nak cerita sifat. Bila sifat ni Allah sabit zat, antara ciri yang mesti ada pada dia, apa dia? Mesti ada sabit pada dia kudrah. Apa dia? Ada kuasa. Kekuasaan tu sabit pada dia.
Bila sabit kuasa pada dia, ni nak syarah ke depan pula. Bila sabit kuasa pada dia, maka dia tentulah Tuhan yang berkuasa. Atau istilah kita belajar nanti, kudrat. Bila sabit kudrat, tentulah Allah Tuhan yang qadir. Kenapa qadir? Dah dia kudrat, tentulah qadir. Sifat kudrat sabit di zat, tentulah Allah zat yang qadir. Tu uslub Arab. Tak bisa dengar qadir. Yang berkuasa. Kaunuhu qadiran. Abdul Qadir, kan? Salah satu nama Allah Ta'ala. Pasal apa nama qadir tu sabit pada Allah Ta'ala? Pasal sabit pada dia kudrat. Kita belajar maknawiyah tu, belajar apa sebenarnya tu? Belajar bahasa, belajar pengistilahan dan penamaan sifat dan zat yang punya sifat. Kita bahas tu sebenarnya. Pasal atas sebut la ilaha illallah, sabit zat. Itu sabit sifat. Bila sabit sifat, zat yang ada sifat tu, zat ni yang mempunyai sifat sebut, penamaan dia nak buat nama apa. Itu yang bila sabit kudrat, tentulah dia Tuhan yang qadir. Itu yang kaunuhu qadiran. Yang sinonim dengan bahasa kita, Allah dia ada ilmu, tentulah bila dia ada ilmu, dia Tuhan yang alim. Ilmu tu makni, alim tu makna. Yang tu yang memang bahasa Melayu. Kudrat qadir, iradat murid, hayat hayyun, ilmu alim. Melayu satu je dapat kat situ. Yang bahasa kita, ilmu alim. Alim ni apa? Alim ialah nama gelaran diberi pada satu zat yang ada pada dia ilmu. Orang yang alim. Nisbah belajar, disiplin. Lepas kita belajar makni, sikuan berfikir, satu bahas dia. Lepas makni, bahas apa? Makna wiyah. Huraian tu nak jumpa dalam kitab susah sikit. Kalau ada pun panjang menjela lagi. Kalau baca pun lagi belum tentu faham. Dengar saya sebut. Satu saya sebut sambil-sambil ni, saya sebut orang putih. Bila alat ni boleh blend, we call it blender. Bila dia boleh cook, kita panggil dia orang putih senang pasal kita biasa dengar. Bila dia boleh drive, he is a driver. Driver tu bukan driver, driver. Kenapa panggil driver? Dia boleh drive. Kenapa panggil qadir? Pasal ada kudrat. Jangan buat bengap itu. Yang itulah nak kena faham. Driver boleh faham dengan drive. Pasal apa? Pasal sebut driving kat dia. If he can drive, so we call him driver. If this thing can cook, so we call it cooker. Boleh faham? Tu cerita apa tu? Cook, cooker, driver, printer, benda tu. Bahasa lah weh. Kudrat, qadir, ilmu, alim, hayat, hayyun, sama, sami', basar, basir. Cuma kita banyak bengap bahasa Arab. Tu yang rasa susah, tak faham, masih buat dulu. Pening lah belajar makni maya. Bukan pening, bodoh. Sikit saya punya bahasa geram tu lah. Pasal ramai orang bercakap gitu. Dengar saya sebut, ramai orang bercakap gitu. Pasal apa? Tu dah kau belajar sekolah orang putih. Orang putih kau faham, driver boleh faham, printer boleh faham. Sebab printer tak ada masalah pun. Nak beli print ke beli printer ke beli printing? Kenapa beli printer? Printer tu nama bagi alat yang boleh print. Beli printer lah, jangan beli printing. Bodoh. Itu punca. Jadi satu lah kena hurai macam tu. Itu saya hurai tu dulu sebelum masuk bicara. Kalau belajar daripada kecil belajar macam tu, macam mana? Tasrik pula tu. Qadara yaqdiru qudrah. Qudrah ni memang sedar.
Fahuwa qadir. Oh, isim fa'il rupanya. Fahuwa wa zaka maqdurun. Iqdir. La taqdir maqdarun miqdarun. Oh, senang Alima ya'lamu ilman. Oh, sedar rupanya ilmu ni. Fahuwa alim. Oh, alim. Fahuwa alim. Fahuwa alam. Fahuwa alamah. Apa benda pula tu? Ada isim fa'il, ada sifatul musyabah bismil fa'il, ada amsilatul mubalaghah, ada yang amsilatul mubalaghah yang dia muntaha mubalaghah, intihak punya mubalaghah. Bahasa kalau dah belajar pada kecil macam mana? Mudah aja. Dah bengap bahasa Arab. Oh, tu jangan salahkan pak, biarkan. Biarkan, sudahlah tu. Kita yang bodoh ni sepak kita, jangan salahkan pak. Tak apa. Yang tu yang bila tak ada guru, cari guru. Kadang cari pun tak. Itu masalah kita. Yang tu yang saya sebut awal kitab apa? Kita bila dah Islam, walaupun kita tak dihantar ke tempat pengajian Islam, bila kita balik saja, wajib kita pergi belajar Islam, pergi faham Islam. Kalau dah pergi sekolah Islam sekalipun, dah pergi hafal Quran sekalipun, baru ngapal, belum faham lagi. Satu, dah hafal Quran pun kena mengaji lagi. Saya pun mengaji lagi. Sabit tak boleh nak pergi India ke tak? Boleh pergi, saya pergi lah kan. Tapi yang ni tak ada, selalu pergi bulan Ramadan lah. Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tu program-program musim yang pergi sana. Dah ni tak boleh pergi. Nak lintas pergi Kedah tak boleh melainkan dengan surat. Contoh lah. Nambah nak pergi luar negara, boleh je pergi, ada syarat-syarat macam ni lah. Apa cerita pula tu? Tu cerita mengaji. Jadi walaupun tak dapat pengajian, tak pernah dihantar ke madrasah, dah balik macam mana? Kewajipan atas kita. Tak boleh salahkan mak bapak aku tak hantar aku. Aku tak jumpa tok guru, tak ada ustaz main dakwah aku. Tak pasal kita ni bila dah Islam sejak kecil, ni bahana bala dia, celaka dia siapa tak pergi mengaji. Apa dia? Walaupun tak pergi belajar, walaupun tak ada siapa main dakwah kita dicas salah dan berdosa pasal dah Islam. Kenapa tak pergi kenal Allah yang Maha Esa? Berdosa besar tak terkira. Berbanding dengan orang kafir, bila dia kafir, selagi tak ada orang Islam ajar, pergi jumpa dia, cerita Islam kat dia, tak sampai seruan Islam kat dia, mati walaupun nama kafir, walaupun sembah berhala, dengan rahmat Allah Ta'ala, lepas pada azab api neraka, bahkan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Maksudnya apa? Tak ada orang, dia tak sampai seruan Islam kat dia. Kita walaupun tak pernah ada orang ajar Islam kat kita, macam mana? Wajib kita pergi cari, bukan orang main datang aja. Dah tak tahu tu yang datang. Itu yang dia tak datang tu. Pasal dia kata tak sampai seru lagi. Baguslah. Faham dia tu. Sajalah ayat bagus tu. Ya, ni apa ni? Menyambil sikit nasihat ngaji apa dah sebut dalam tu. Saya nak cerita apa? Kudrat qadir. Ilmu alim. Kalau boleh faham prinsip dia, ilmu dan alim, okey. Maksudnya satu sudut tu dah faham cara penakkulan kenapa ada ma'ani dan ma'nawiyah. Atas nama istilah ilmu dan alim, adakah kita kata dia ni orang ilmu? Itu ke dia ilmu, orang ilmu ke dia orang alim? Kenapa panggil alim tak panggil orang ilmu? Pas dipanggil orang alim pasal dia orang yang ilmu tu ada di dia. Ustaz tu dipanggil alim. Kata dia ni banyak alim. Dia ni banyak alim ke banyak ilmu? Bahasa Melayu kita yang tu satu-satunya yang kalau dengan sifat 20 yang 7 ni makni ni, yang tu yang memang dengan bahasa kita kena. Kita memang pakai. Atas nisbah tertib ilmu dululah baru nama alim, mengaji pandai, barulah gelaran alim tu ada. Takkan alim dulu baru pergi ngaji ilmu? Biar betul. Habis tu ngaji makni dulu baru ngaji ma'nawiyah. Kudrat dulu baru qadir. Quran lagi dalam bahasa dia.
wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia qahir. Apa maksudnya? Subut apa? Qahru pada dia. Oh, yang tu kita tak erti pula. Saya bahasa Arab tak saya jumpa. Tapi dari segi prinsipnya itulah. Wallahu alimun. Bila alim sebut ilmu. Nak cerita tentang mubalaghah Quran macam mana? Quran tak sebut makni. Terus pada alim. Bila alim maksudnya sebut zat Allah dan sebut sifat ilmu. Satu dia alim, satu dia alimul ghaibi wa syahadah, satu dia allamul ghuyub. Pasal apa boleh istilah alim, alim, allam? Pasal apa? Pasal sebut ilmu. Untuk konteks mana pula? Alim konteks mana? Alim konteks macam mana? Alam konteks macam mana? Ngaji lama sikit. Sekali bagi lagi alim cepat sangat pula. Kau alim cepat, takut sepai habis satu pun tak faham. Itu suku. Saya nak cerita apa semua ni? Nak cerita kita nak masuk belajar sifat ma'ani, ada sifat, ada zat, ada kategori yang sifat, ada nama sifat tu sifat zatiah, yang tu sifat adami, ada sifat nafsi, ada itu yang ma'ani, ada ma'nawiyah. Oh, kita akan nampak, oh macam tu belajar. Kita belajar ni belajar apa? Sebenarnya belajar bahasa sebenarnya. Belajar bahasa dengan pengistilahan-pengistilahan, nak sebut nama apa, nak beristilah apa. Kalau macam saya sebut driver, belajar apa tu? Belajar bahasa. Kenapa sebut driver? Ini past tense. Nak kena belajar macam tu. Yang ni atas nama sifat, yang ni nama mausuf, yang ni atas nama sifat, yang ni menunjukkan zat yang menunjukkan sifat. Maksudnya zat yang mausuf bersifat. Bahasa Arab macam tu. Cuma tadi lah sebut tahu mana dah tak biasa jumpa bahasa Arab. Itu yang mengaji tauhid, sepatutnya kita kena faham mengelepar. Jadi mengelepar tu pasal apa? Pasal alat untuk faham tu tak ada, pasal dia istilah Arab. Kena faham disiplin bahasa Arab baru nak boleh telan Arab tu. Macam mana pun dah belajar Inggeris, jangan sia-siakan bahasa Inggeris dah belajar tu. Gunakan prinsip yang sama. Apa dia? Seperti yang saya sebut drive. Pasal apa? Gunakan cara kefahaman bahasa Inggeris itu untuk absorb, telan dengan konsep bahasa Arab ni. Oh, itu je rupanya. Alhamdulillah. Maksudnya faham dah. Dah faham dah prinsip sifat. Sifat tu, bila zat ada sifat tu, nak bubuh nama gelaran apa kepada zat tersebut. Kalau dia boleh teach, dia asal tak boleh teach apa? Bila dia teach, no. Bila dia boleh teach, so we call him teacher. Bila kita ajar dia main bola, dia play. He is a football player. Pasal apa boleh panggil player? Pasal dia boleh play football. Pandai pun. Dah ngaji orang putih, pandailah orang putih. Arab kenapa bengap? Jawab. Tak belajar. Saya kata ni, kalaulah dalam sukatan pelajaran kita ajar macam mana yang macam saya cerita, agak-agak pandai tak bahasa Arab tu. Kena tukar silibus lah kalau gitu. Senang kena tukar silibus. Kena tukar kerajaan. Tukar kerajaan lain pula rupa kerajaan yang dapat. Harap hak lain dapat hak lain. Dapat kerajaan dulu Barisan Nasional, lepas tu PAN pula. Pakatan Amanah punya geng, lepas tu ni nasional pula. Lepas ni ke depan tak tahulah apa balik. Silibus kerajaan kita bukan senang nak tukar, pasal bukan senang nak tukar kerajaan tau. Tapi siapa perintah kita kena tukar. Nafsu ke setan perintah? Ke Allah dan Rasul perintah? Oh, tu kena tukar, wajib tukar. Yang tu tak tukar pemerintah, tak. Kita kena tukar. Takkan nak tunggu kerajaan nak tukar. Yang tu tak payah sabit dengan kerajaan. Sekarang boleh tukar. Tapi bukan senang nak tukar. Sudah lama. Bengap dah lama. Setan dah lama. Nafsu dah lama. Bengong dah lama. Tidur dah lama. Main game dah lama. Lalai dah lama. Saya tak kata orang lain lah. Bukan senang lah tu. Bodoh dah lama nak tukar jadi pandai. Bukan senang. Lupa dah banyak. Nak bagi ingat balik bukan senang. Lalai dah banyak. Nak bagi kepada benda-benda yang bermanfaat bukan senang.
Lama dah tak sembahyang, nak sembahyang bukan senang. Tak cari tengok budak-budak yang dah lama tak sekolah tu, cuba nak pergi sekolah balik. Masuk sekolah bila Isnin ni, budak SPM. Tak tahu. Ni orang pun tak tahu hai sekolah. Kalau kata bulan 9 esok masuk sekolah balik, tengok betapa liatnya dia nak pergi sekolah. Dah besok pergi tak apa. Orang dah lama tak pergi masjid. Sehingga dah boleh masuk masjid pun dia pun tak tahu. Oh, boleh masuk masjid dah ke? Sampai macam tu. Boleh faham? Nak saya kata apa? Nak ubah bukan senang. Nak ubah bukan senang. Itulah ujian. Itulah tu sebab ujian. Okey, macam mana buat atas kita belajar ni apa? Ni bodoh bukan senang, nak boleh faham. Satu, ngajilah sikit. Dan masa mengaji dengar orang duk nasihat apa, orang duk cerita apa benda hadam elok-elok. Hadam elok-elok. Sebab proses saya mengaji tu yang dia kena duduk, kalau boleh duduk depan, tambah pula tanya. Ulang balik saya sebut apa tadi? Apa dia sifat? Apa dia zat? Contoh sifat zat macam mana? Ma'ani tu macam mana? Salbi tu macam mana? Nafsiyah tu macam mana? Ma'ani tu macam mana? Manawiyah macam mana? Saya tak tahu. Untuk duduk majlis ilmu, kau dapat ilmu, kau dapat apa ni? Kau sambil ambil berkat je. Tu yang nak mengaji pondok kena orang cerdik. Tak boleh kepala otak ketum, tak boleh kepala otak ganja, tak boleh kepala otak game. Mana boleh? Gamers mana boleh duduk sini? Duduk ngadak handset aja. Mana boleh? Bawa sini pegang handset. Mana boleh? Pasal apa? Ganggu belajar. Boleh? Faham saya sebut apa? Dia kena tukar mindset dah. Hidup aku bukan untuk tu dah. Aku kena taubat dah sekarang. Sepatutnya kena mandi taubat dulu. Kena duduk ni bagi brainwash dulu. Bagi briefing apa? Ni mengaji. Apa matlamat hidup kau? Kau main sini tak buat apa? Kau main sini buat apa? Kau duduk alam dunia ni kau nak buat apa sebenarnya? Mana matlamat kau? Kau mana nak pergi? Sekarang kau duduk buat apa? Ke mana kau nak pergi? Apa misi dan visi hidup kau? Apa objektif yang kau nak kena capai? Apa pencapaian sekarang? Tauhid kau terus mana? Fiqh kau terus mana? Arab kau terus mana? Contohlah kan. Mana? Taat kau terus mana? Berapa persen dalam 24 jam yang kau guna untuk Allah Ta'ala? Oh, tak boleh tu baik. Sekarang taubat. Tubtu ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mandi pun. Untuk mandi wajib pun tak kerti. Ya Allah, memang aku ajar mandi wajib dulu. Mandi wajib. Duduk balik. Kalau betul-betul proses tarbiyah macam tu kan. Untuk ambil lah zikir banyak ni. Istighfar satu hari 100 kali sudah istighfar. Jangan rasa bersalah. Kau tahu kau salah apa? Kau dosa kau pun kau tak tahu bahasa dosa apa. Tu dosa tauhid, dosa batin kau tahu apa dosa kau. Oh, kalau faham tu macam mana? Oh, astagfirullah. Menangis aja. Nangis air mata keinsafan tu. Tu pun berapa hari boleh insaf. Lepas tu ye balik. Tu. Yang tu tak payah tukar kerajaan. Wajib kena tukar kerajaan dia. Siapa yang merintah kita tu? Yang tu kena tukar. Siapa yang siapa yang dushman? Oi, ada dushman. Apa dushman? Tak kenal? Sama macam mana? Tak tahu apa dushman. Musuh, kawan, siapa lawan kita kena faham. Apa cerita kawan lawan ni? Tu menyambil sikit. Yang tu khas mengaji apa? Tu kena ngaji tasawuf. Duduk bawah bimbingan guru. Dah ngaji alim pun belum tentu selesai ngaji. Pasal apa? Kena diasuh. Allah. Cerita apa ni banyak-banyak sampai ke sana tu? Saya nak cerita kudrat. Tak cerita kudrat pun lagi. Baru cerita sifat ma'ani, sifat zatiyah, sifat subutiyah. Ambil istilah sikit-sikit, sambil tu orang putih, sambil tu nasihat. Sambil tu menunjukkan apa kena belajar, menunjukkan apa taklif yang kita kena mengaji. Kalau bodoh, dah bodoh tu, kalau dah umur kecil dolah pun kena jadi macam budak-budak boleh tak kerti nak buat macam mana. Macam bodoh lah kena ngaji. Kalau macam kecil dolah ni tak apa, kami sembang relax je, tak ada apa-apa pun, tak ambil hati pun. Ada orang lain, ustaz ni daripada mula tadi bodoh ni aku kira dah 21 kali lah dia sebut. Memang ada orang macam tu. Dia bukan tengok hak kita ajar apa, kita nasihat, kita cerita apa, duduk kira. Dia tengok tu, dia mata lalat.
ustaz ni aku kira ni, aku pegang ni, kira 21 kali lah dia sebut bodoh ni. Tak sebut bodoh lagi, 22 kali lah ni. Sikit kita. Tak cerdik lah tu, tak mari. Saya kalau arwah batin dulu dia kata macam ni, kalau kamu dah tak mau ngaji, ngajar. Itu je dia punya sepe. Itu je. Dah tak nak mengaji, ngajar. Hang ngajar aku nak dengar. Nak lagi ngajar. Ngaji. Nak ngaji apa? Kau dengarlah apa sepatutnya kau kena mengaji. Kau dengar orang sebut boleh, cuba kau sebut balik. Maksudnya kau tak faham lagi lah. Kalau tak boleh sebut balik, tak boleh hurai, maksudnya kau tak faham lagi. Engkau je rasa macam kau faham, tapi bila cerita kau tak boleh tak cerita apa yang kau faham. Maksudnya kau tak faham. Tambah bila kau cerita, nampak jelas yang kau tak faham. Bukan tak faham, tak tahu apa. Baru nampak bodoh. Bodoh marah. Okey, sikit. Yang tu yang nak kena sedar diri tu. Itu nak belajar teknik-teknik pengajaran kan, macam mana nak guna prinsip apa, alat bantu mengajar macam mana. Yang tu pun perlu diajar apa nak diajar. Macam mana pun kalau diajar apa nak diajar tapi dia tak tahu apa benda nak diajar, apa dia nak boleh ajar, goreng je lah. Pula tu ada maklumat dia tak betul pula, lagi silap, ajar ilmu yang salah. Saya dah sebut macam tu, saya nak sebut menyambil tu lah. Saya nak masuk buat kudrat tu, ada benda lagi panjang nak cerita apa. Satu, nak kena sebelum nak mengajar, kan kata tadi kalau dah tak boleh mengajar, mengaji. Sebelum nak mengajar, mengaji dulu. Mesti lah, itulah disiplin dia. Dan mengaji bukan dengan baca buku, mengaji mesti talaqi, berguru. Bila baca buku tu yang kepala otak tak menentu. Pasal apa? Kita baca buku, kita akan baca mengikut apa yang kita nak baca. Satu. Dan kita pun tak perhati kadang siapa pengarang dia kitab dia. Dan nak baca sebenarnya bukan senang nak faham macam mana dengan kita belajar. Pasal kita belajar ni, orang yang mengajar ni dia akan cerita apa yang dia faham untuk transferkan faham itu pada apa yang sepatutnya kita kena faham. Dia ajar tu sampai kita faham. Tapi kalau kita baca buku, kita yang usaha untuk faham. Sebenarnya baca buku bukan satu proses senang tau. Dia perlu kemahiran yang sangat tinggi untuk ada kebolehan untuk baca dan faham. Dan mesti ada kat kita ada alat-alat untuk faham, baru kita boleh faham. Tapi kalau mengaji, walaupun tak faham, dengar aja boleh faham. Syarat dengar dah ambil perhatian, baru boleh faham. Apa asal saya nak sebut ialah mengaji dulu, baru mengajar. Tapi bila mengaji tak betul, keluar maklumat tak betul, masalah. Contoh yang terdekat, ni pasal duk barrel ni, pasal ada orang nak tanya sama. Kata dia, ustaz betul ke penyakit COVID ni kalau kena dia tak payah mandi tu, jadi tak mandi penyakit COVID ni buat dalam plastik ni pasal dia orang dapat mati syahid macam mana orang mati perang, betul ke? Siapa kata gitu? Ada ustaz kata gitu. Ustaz mana? Ustaz tu popular juga, ustaz masuk TV. Tapi masa ustaz tu dia cakap tu, dia pakai topi tak? Dia pakai topi. Topi apa dia pakai? Kopi hara tak? Dia pakai cap. Ustaz tu dia kata macam mana? Dia kata COVID ni mati syahid. Dia kata mati syahid dunia ustaz. COVID ni mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Tak, ustaz tu kata mati syahid dunia. La ilaha. Lepas tu dia kata tu tak mandikan pasal apa? Kita layan dia macam mana orang mati syahid. Gitu. Tu Pakcik Dola pun faham, kata orang tu tak faham. Allah. Tapi itu ustaz tu. Sebut nama tak pergi marah dia saya tak takut kena saman pasal sama apa memang dia cakap macam tu. Salah sesat cakap macam tu. Salah tapi bila kita tak ada kayu ukur, tak ada kayu nilai, kita kata betul juga dia cakap. Padanlah mayat COVID ni tak kena mandi. Budak plastik je, tayamum mata plastik je. Semalam pun saya jumpa ada orang bawa balik pada Mesir. Mesir ada kat Kobe, ada, tapi tak gaduh pakai face mask lah. Ramai je kat airport. Semayang pun elok-elok je, rapat-rapat je. Kau dulu mula-mula tu tak tahu apa satu hal lah, tapi sekarang macam mana? Okay. Kata main Malaysia, Allah. Budak balik Mesir.
cuti sekejap. Baru habis paksa apa? Bulan 12 tu baru pergi pula. Cerita apa? Nak cerita suasana tu. Oh, nak cerita. Tu tanya, tu sana kalau doktor apa-apa pakai gitu, kita tak pakai pun. Face mask tak ada pakai dah lah ni. Dulu pakai lah, mula-mula dulu kan. Ni tak ada. Jadi nak kata apa? Tak hirau dah Covid ni, macam bohong je. Memang nampak macam bohong je pun. Memang bohong pun banyak. Oh, Malaysia je, hak ni saman. Oh, main sejah terus, inject apa. Memang tak gaduh pun. Bahkan duk protes pula babak vaksin ni. Pasal apa? Sampai doktor sendiri mengakui dah berapa puluh ribu orang mati sebab vaksin. Cocok mati. Bukan cocok mati tu macam tikam cocok mampus tu. 2 hari lepas tu mati. Seminggu mati, 3 hari mati. Ramai. Memang racun sebenarnya. Mati Allah sampai tak mati lagi. Oh, betul lah. Betul, banyak umur tu satu hal. Tapi jangan tak tahu benda yang disuntik tu kuman dah racun. Berapa ramai orang jadi masalah. Sorry lah sebut macam tu lah, terasa pula tu. Tak jadi minta mana? Tak ada betul lah jadi. Okey. Okey, siap. Ni tak keluar lagi macam dalam. Okey, tak apa. Okey, lega sikit. Jadi asal nak sebut tadi, ada ustaz tu sebut macam tu, maklumat tak betul. Dan dia cakap, orang pakai. Itu masalah tu. Kita nak perbetulkan balik esok, jenuh. Kita yang betul ni jadi salah. Yang salah tu jadi betul. Pasal apa? Pasal popular. Pasal glamour. Pasal masuk TV. Kita tak masuk TV. Ni masalah. Tu yang zaman kita ni, kalau atas kita belajar, dia panggil apa? Fiqh tahawulat. Itu istilah-istilah lah ni. Apa dia? Fiqh tahawulat ni. Kefahaman tentang fitnah akhir zaman ni. Bahawa kita akan faham apa masalah yang ada pada kita. Itu yang Rasulullah ajar. Minta a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamas wa min fitnatil masihid dajjal. Rasulullah lama dah ajar doa-doa gitu kan. Minta lindung daripada fitnah hidup, mati pun ada fitnah lagi. Ada ujian lagi, kena soal macam ni. Soal pula soalan akidah, soalan batin semua. Kalau sebut man ikhwanuka esok, kalau al-muslimun, al-mu'minun wal-mu'minat ikhwani, bohong. DAP kawan kau. Orang Pasik kawan kau, orang tak main masjid kawan kau. Yahudi kawan kau, WHO kawan kau. Kau bukan muslimat. Kau benci lagi muslimat. Orang pergi masjid kau benci lagi, orang buka pondok kau benci lagi. Kau nak saman lagi. Bukan muslimat kawan kau. Musuh kau. Ma dinuka, ma ikhwanuka, ma kiblatuka. Kiblat kau bukan kiblat, bohong. Kiblat kau WHO. Kau tahu fitnah tu, mati pun kena ujian lagi. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ni tak ada dajjal lagi. Ni dajjal sebelum dajjal ni. Dan antara atas sebut perancangan dajjal apa ni, sejak zaman Rasulullah lagi, Quran turun masa zaman Rasulullah ni, cerita apa? Antara orang yang memang tak puas hati dengan orang Islam ni siapa? Yahudi, Nasrani. Isyarat walan tarda ankal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Macam mana cara hidup dia, macam tu dia bawa kita pergi cara hidup dia. Bahkan demo pun tak hidup cara macam tu dah. Kita pula lebih kuah pada sudi. Demo pun tak pakai face mask dah. Demo pun tak mau vaksin dah. Kita yang gedik-gedik pakai vaksin. Demo pun minum susu kambing, kita minum susu lembu. Sajalah saya carah kau tu kan. Kita tak makan buah zaitun, demo makan buah zaitun, kita makan buah kelapa sawit. Begitu kan. Contoh. Demo makan kurma, makan buah tin, kita duk ambil vaksin. Apa saja cerita ni? Kalau belajar fiqh tahawulat tu tak fitnah akhir zaman. Fitnah situ pula. Jadi semua tu saya nak sebut apa masalah saya sebut ni mengaji, belajar. Jadi kita memang dalam proses tu belajar ni. Dan belajar kita belajar nak mengenal Allah Taala supaya sentiasa musyahadah dengan Allah Taala. La ilaha illallah. Allah yang wajib ada, aku ni dia lagi ada aku. Alhamdulillah. Nak sentiasa dan khasnya atas istilah Imam Ghazali, nak duduk dalam aqabatul hamdi wa syukri. Sentiasa puji Allah Taala. Kena bala pun puji Allah Taala lagi.
Pasal apa puja Allah? Semua keputusan dia. La ilaha illallah. Aku nak keluar tapi tak boleh keluar. Aku nak ada kereta tapi kereta tak boleh berjalan. La ilaha illallah. Lemahnya kami, ya Allah. Semua ketentuan Kau. Kami usaha macam ni tak boleh. La ilaha illallah. Basic lagi banyak lagi. La ilaha illallah. Itu satu hal bab tauhid. Bab sabab musabab tengoklah. Okey, satu hal. Tu banyak benda ni belajar ni. Wajib untuk ilmu. Pasal nak betulkan perjalanan hidup kita tu. Bila faham betul, insya-Allah perjalanan hidup kita betul. Tengok tak betul-betul lagi, sewel lagi. Maksudnya ada benda yang kita belum hadam lagi. Nak faham matlamat hidup, mana visi misi kita, objektif yang nak dicapai, atau kata visi misi apa, mission yang kita perlu susun sekarang. Atas saya kita duduk sini, apa visi pondok? Nak melahirkan orang yang kenal Allah Ta'ala dan hidup boleh menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Itu visi. Apa mission dia? Ni buat madrasah, sistem kan, nahu, sorok, tauhid, habis satu kitab, buat madrasah. Ni pun bukan saya buat. Dah siap dah, saya ambil alih orang keempat. Kan? Itu mana tak cukup buat asrama ni, tandas tu pun sumbat dah tu. Lubang 6 tandas tu buat. Macam mana nak buat lagi betul? Yang tu tak siap lagi. Batu pasir pun baru nak sampai, yang tu pun tak sampai lagi. Tukang pula tak cukup. Ni baru nak susun. Itu apa? Itu mission kita. Nak capai dia, objektif dia macam ni. Kalau tak ada pun, siapa nak datang? Mari dulu. Mana keperluan yang ada ni, pakai dulu. Untuk apa baik boleh yang ada? Mana boleh mengajar, tak ajar sempurna ni, ambil dulu. Mana ni apa? Itu objektif yang dicapai. Walaupun misi yang terlalu besar tu, apa visi itu, misi ni duk susun macam ni sambil untuk keselesaan tu pasang aircon depan atas, ini pun tak selesai, kata 2 hari siap, tak siap, minggu depan pula sambung wiring ni, masuk dulu single piece pun 3 piece, contohlah kan. Apa tu? Itu semua nak bagi capai visi ni, prasarana yang tak dapat tidak, yang untuk mencapai vision tu ni benda untuk misi yang perlu dia sediakan ni. Pula tu yang mana tak apa cerdik tu, ada bengkel lah, pertukangan, pengimpal, sambil tu bela burung, bela renap, bela ayam. Habis-habis kau bodoh bengap, habis-habis kita suruh jadi pak guard esok depan. Mana si pekak kita suruh pasang bom, tembak apa baling meracun. Dah pekak, dia bukan ada masalah genang telinga. Suruh pasang meracun, pom monyet lari. Pom monyet lari. Yang mana pekak. Buta buat kerja buta, pekak tu yang bodoh macam ni, kau dah tak boleh mengaji ilmu, engkau kerja engkau bantu simen. Kau punya kedekat macam enjin tu, dia bantu simen tu, kau punya kedekat macam simen, ilmu dah tak boleh masuk. Engkau boleh masak, kau duduk masak lah. Kau beli ikan apa yang kau goreng ni, mengaji kau duduk sembahyang kena. Kau kena zikir apa kena zikir. Susun. Bukan semua orang boleh mengaji ilmu tau. Macam mana tauhid mesti capai, visi mesti capai. Untuk macam mana gerak kerja nak susun, mesti atas teamwork. Yang bertukang, yang elektrik, yang masak, yang mengajar, yang cari duit. Yang bodoh bengap ni pula macam mana? Pula tu nak bagi suruh taubat macam mana? Yang luar, yang dalam. Semua nak susun. Memang kena macam tu lah. Itu saya ni sebab diuruskan dalam macam tu kan. Yang orang yang tugas pula sebagai pelajar macam mana, sebagai murid macam mana, sebagai anak macam mana, sebagai isteri macam mana, orang perempuan macam mana, orang lelaki macam mana, yang kelamin macam mana, yang bujang macam mana, yang duda macam mana, yang janda macam mana, orang tua macam mana, orang muda macam mana, yang masa mana tu, yang ni out of order, kena sedar. Mana yang tak betul tu tarik balik lagi betul, tak nak betul, get out. Kau tak boleh duduk dengan satu sah dengan kami, masalah. Dia akan merosakkan kita punya sistem tu. Kita apa tu, menyambil sikit visi dan misi. Jadi kita susun kehidupan ni supaya betul. Ni ilmu ni untuk orang tauhid. Tauhid kena baca. Orang luar tu kat kita pun baca ni untuk remind kat kita, recall balik apa yang patutnya dapat. Lepas tu tugasan kita apa yang telah diberi. Allahu Akbar. Baik.
Jadi kita baru sebut sentuhan sekali lalu je lah kan, mengenal apa benda kita nak belajar, ma'ani, maknawiyah, sikit salbiyah, nafsiyah. Itu yang sikit soal. Lama tak kena mengaji? Tu sikit soalan. Apa dia? Sampai bila nak mengaji? Siapa bawa nak jawab? Mana bukan 3 tahun ke mengaji? Selagi ada otak, selagi ada akal, selagi ada nyawa, nak mengaji. Nak mengaji mesti mengaji sebagai talib. Talib ni orang penuntut, tuntut ilmu, bukan dengar ilmu. Dengar ilmu macam ni. Bukan ustaz kat depan tu, ustaz kat situ, dia duduk dinding menghadap situ. Itu kan penuntut, dengar macam ni. Dia macam pensyarah yang masuk belakang kelas kan, kita duduk sekolah kebangsaan kan, guru pelatih duduk ajar tu, dia duduk kan. Dia kat kitab dia bukan telaah, bukan tengok apa benda orang ajar, dia tengok ni buku apa, ringkasan mengajar kan. Betul. Tak kena ustaz ni sebut bodoh lah 22 kali lah, 23 kali dah. Ustaz ni tak bagus. Dia bukan belajar, dia jadi pensyarah, dia komen orang, dia bukan ngaji. Salah tau, banyak tu kena repair tu. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Jadi itulah, jadi kita celoteh banyak bagi ni. Pasal asal dia celoteh pun apa saya simbah tu jangan buat bengap gitu lah. Apa dia? Ma'ani, maknawiyah. Tu sebenarnya saya sebut tu lah. Yang ada tu menyambil. Betul, bila tempat duduk ilmu ni memang kena ada benda yang kena fokus, kena susun, kena tengok, kena ambil kitab. Walaupun macam kitab Jawi pun. Takkan nak tunggu kitab Arab pun nak mengaji. Tu sebut tu Arab dah tu semua tu. Istilah-istilah tu. Dan bila faham tu, ngaji kitab Arab esok tak susah dah. Lepas ngaji kitab Arab pun belum tentu boleh faham apa sepatutnya kena faham. Saya lalu dah dengan saya sebut tu. Saya ngaji kitab Arab, kitab Jawi baru ngaji. Pergi ngaji Urdu, yang kita tak faham Urdu tu baru faham. Yang kita ngaji kitab Arab, kitab Jawi. Tak bayang tak? Kita ngaji Urdu tu baru yang tu masuk dalam hati. Allah kamera khalik he. Allah, macam aku tak pernah jumpa kataan ni. Suatu ada benda-benda yang saya dengar tu tersentak tu, terus lekat Urdu tu sampai lah ni tak lupa tu. Allah merah khalik he, Allah merah sat he. Syaitan ni dushman kita, orang pun kenal. Apa? Dushman. Dushman to nehi. Saya boleh faham tu. Lagu Hindustan dulu. Saya dengar lagu tu. Lagu apa tu? Lagu Hindustan kan? Dushman to nehi. Tak saya dengar. Lagu filem apa? Bobby. Pandai je lah. Bobby. Dushman to nehi. Sambung? Tak ingat lah. Maggie. Saya ingat juga. Saya sama budak-budak. Lekat je batu ni. Pahat tu. Gelak dia pun. Melampir lah dia pun. Saya bukan buat lawak lagi, tapi menyambil situ. Nak kata apa? Ada benda kita belajar dengan Arab dengan Jawi pun tak faham ni. Belajar Urdu tu pun faham. Tu pun rasa macam faham. Macam ada benda tak faham lagi. Masya Allah. Sikitlah situ. Ada Allah. Jadi sebab kita belajar ni disiplin lah, ambil nama istilah apa. InsyaAllah sambung nanti ke-7. Jadi lepas nak belajar tu saya sebut sekuen berfikir, tartib akli, ta'akuli, sekuen berfikir. Macam tu lah bahasa-bahasa tu menyambi-nyambi tu. Kenapa sebut kudrat dulu, kudrat, iradat, ilmu hayat. Ada yang susun hayat, ilmu, iradat, kudrat. Ada soalan? Definisi sifat yang menafikan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Dia sifatun azaliyatun tanfi ma la yaliqu bih.
Sifat yang azali yang menafikan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Tu sifat salbi, sifat adami. Okay, lalu itu lain. Nama lain sifatun zatiyah ni, sifat mana ni salbiah. Sifatun ada, sifat adami, sifat salbi, ada lagi ke kena tengok balik tu. Kau ada teringat tak teringat tu, duk lajak dia mulut sebut selalu tu, itulah adami, salbi. Lain kena tengok kalau ada nama lain. Lain ya, manis, masam, pahit, sejuk, panas. Dia benda yang boleh dicapai dengan menggunakan panca indera. Panca indera kita boleh capai. Hak tu makni. Ya. Itu yang cuma yang tu bandingkan untuk menunjukkan subut tu dia memang ada realiti. Dia bukan adami. Dia bukan hal. Yang tu yang ada istilah tu nanti. Kalau nisbah pada Allah Ta'ala bila sebut kata sifat ma'ani, macam mana sabit zat, macam itulah sabitnya sifat tu. Macam mana kalau kata nisbah, kalau kata ini mikrofon, ma'ani tu macam mana? Macam mana boleh tengok mikrofon, macam tu boleh tengok hitam di mikrofon. Yang tu ma'ani. Itu pun contoh nisbah boleh tengok. Macam mana boleh tengok gula, macam tu boleh rasa gula. Manis. Ma'ani. Itu ma'ani. Itu ma'ani. Jadi bila ma'ani tu maksudnya macam mana sabit zat, macam tu sabit sifat. Tak boleh nafi sama langsung. Memang apatah lagi atas nama zati ni, macam mana sabit zat tu, sifat tu tak boleh nafi sama sekali. Khasnya pada Allah Ta'ala tu. Yang itulah dipanggil ma'ani. Itu yang dipanggil sifat zati. Maksud apa? Nisbah pada zat. Sabit zat, sabit sifat tu. Itu panggil zati, ma'ani, dan dia wujudi, subuti. Lagi ngaji pondok dia kena tu lah nak kena dengar. Bukan saya cerita lagi keluar-keluar apa ustaz tu janji ustaz sedap juga ya. Me dushman tu ni. Kepala otak kau, aku ajar lain-lain yang dapat ni. Kepala otak kau lah, ustaz 3 kepala otak dah 3 kali dah sebut kepala otak tu. Dia dengar tu dia dekat. Yang kita ajar yang nak faham ma'ani, salbi, adami tu tak dikutip Itu sikit. Kurang-kurang. Sifat nafsiyah ya satu aja, wujud saja. Nafsiyah satu only. Ya. Kalau orang dengar betul-betul boleh bagi soalan macam tu lah. Pasal ada benda yang dia fokus, yang dia dengar tu tak, kalau boleh tak pun nak dengar lah. Aku nak mengaji ni ustaz ni celoteh sana sini cerita Hindustan. Contohlah. Sambil dengar tu dia ada benda dia nak fokus. Aku ni aku mesti kutip. Dia nak menyambil tu menyambil. Aku kalau nak dengar tu aku nak dengar ni. Apa yang sepatutnya kena ambil. Belajar mesti kena faham apa benda dia kena fokus. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.